Dan sudah tentu bahang pilihan raya umum ke-15 semakin terasa dan kita mulakan dengan laporan menjelang Malaysia memilih GPS. Gabungan Parti Sarawak terbuka dengan tawaran jawatan Timbalan Perdana Menteri dari Sabah dan Sarawak yang ditawarkan Barisan Nasional. Namun kata pengerusinya, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, tawaran manifesto BN itu perlu disertai dengan kuasa mentadbir negara, bukan bersifat simbolik semata-mata. Tak nyambut baik. Tetapi we hope that the post is not a ceremonial post. What we need is a post with a certain power. Otherwise, it become a ceremonial post, DPM, with all the protocol of DPM. That's not we want. We want DPM post with power. Okay? Calon bila-bila lah boleh jadi DPM. Tapi yang penting ialah dari PM, kalau tak ada power, tak ada geti juga. Hanya you ada protokol saja. Ayo, but Sarawakian, they don't like protokol. They prefer power dan protokol. Tapi kita menyambut baik hasrat untuk melantik Timbalan Perdana Menteri. Abang Johari berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan kunjungan Deepavali di Kuching. Ketika ditanya mengenai senarai calon GPS pada PRU kali ini, Abang Johari berkata masih menunggu senarai akhir daripada parti-parti komponen GPS. It's not near. The question is it must be vetted by SPRIM, vetted by MACC, vetted by Insolvency. So you already have the list? I don't have the list. I'm waiting for them to submit me the list. You ask. They all say they have submitted the list. They got the list, but you know, konstituensi ada 3 orang, ada 2 orang, but I have to vet all of them. In case we have to select one of them. Sementara itu, bagi Gabungan Rakyat Sabah, tawaran pengurus CBN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi agar jawatan Timbalan Perdana Menteri dari Sabah dan Sarawak dimasukkan ke dalam manifesto BN pada PRU kali ini menunjukkan sifat keterbukaan. Menurut pengurusi GRS Datuk Seri Haji Jinor, Sabah akan mengetengahkan calon terbaik daripada GRS BN untuk mewakili rakyat Sabah di peringkat persekutuan. Kita akan cari yang betul-betul boleh tahan lah. Kita sokong. Itu yang bagus dia, supaya kita ada satu wakil sebagai Timbalan Perdana Menteri daripada Sabah. Sementara itu, spekulasi Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man bakal bertanding sebagai calon di Parlimen Jerantun hanya mainan politik pilihan raya. Pengurusi Perikatan Nasional Pahang Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata desas-desus seperti itu memang biasa berlaku di mana-mana PRU sebelum ini. Itu desas-desus lah. Sebab saya pun memanglah, kalau saya secara peribadi, yang lain ni dia mungkin tak boleh nak sebut, saya boleh sebut lah. Sebab saya penyandang kerusi Indera Mahkota. Saya pun tak boleh kata saya akan bertanding di Indera Mahkota. Kalau tanya saya, memanglah saya kata saya bersedia untuk mempertahankan kerusi Indera Mahkota bagi pihak Perikatan Nasional. Tetapi kita tak tahu, pihak MT mungkin ada keputusan yang sedikit berbeza. Kesemua nama calon kerusi Parlimen dan kerusi Dewan Undangan Negeri Pahang sudah dicadangkan dan mendapat persetujuan daripada 3 parti gabungan PN iaitu Bersatu, PAS dan Gerakan. Sementara itu, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mazir Khalid berpendapat rakyat mula sedar corak permainan politik yang dimainkan 2 watak politik lama, iaitu pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Tun Dr. Mahathir Mohamad dan pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, pertelingkahan membabitkan kedua-dua individu itu sudah lama berlarutan sejak puluhan tahun yang mementingkan kepentingan politik masing-masing saja. Tajuknya, naratif dan optiknya tak cakap pasal yang berkaitan dengan rakyat. Tak cakap dengan pilihan raya itu yang ada kaitan dengan rakyat. Dia masih bercakap berlegar dalam satu kelompok yang sama. Dalam sistem yang sama. Anwar Ibrahim dan Dr. Mahathir ini dah berpuluh tahun. Berpuluh tahun. Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim, nama yang telah berpuluh-puluh tahun. Bergaduh pun sejak tahun 98 sampai sekarang. Lepas tu sekejap baik, sekejap tak baik, sekejap baik. Cium mulut, lepas tu tak cium mulut, lepas tu balik. Ini dah lama. Kau masuk yang tu.
Dan BN Perak juga mengalu-alukan kedatangan pemimpin tertinggi parti politik lain untuk bertanding dalam PRU akan datang. Pengerusinya, Datuk Seri Saharani Mohamad berkata, kedatangan nama-nama besar dalam politik negara ke negeri itu akan disambut secara positif untuk menggerakkan jentera parti dengan lebih aktif. Dia kepada Barisan Nasional ini bagus. Ya. Kalau tak ada tentangan, tak ada Jayan datang, kita bimbang kalau jentera Barisan Nasional tidur. Tetapi dengan kehadiran Jayan ini, jentera Barisan Nasional bangkit, berikrar dan bekerja bersungguh-sungguh untuk memastikan Jayan ni we will kill. Perak dijangka menyaksikan beberapa nama-nama besar yang mencuba nasib. Antaranya Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Presiden Gerakan Datuk Dominic Lau Ho Chai dan Setiausaha Agong Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dan sementara itu, Ketua Bahagian Parti Bersatu Padang Terap, Datuk Syed Sobri Syed Hashim mengumumkan letak jawatan dan keluar parti serta-merta. Katanya keputusan berkenaan dibuat atas kerelaan hati beliau tanpa paksaan atau disebabkan habuan yang ditawarkan oleh pihak tertentu. Kesemua mereka jelasnya akan menyertai sebuah badan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO, penggerak masyarakat Padang Terap yang akan memberikan sokongan kepada calon Barisan Nasional dalam PRU akan datang. Beliau turut menafikan bahawa keputusan itu dibuat susulan namanya tidak tersenarai sebagai calon dalam PRU kali ini. Saya mendapati bahawa pucuk pimpinan, kepimpinan tertinggi Bersatu adalah saya rasa serupa tidak ada begitu lemah kepimpinan mereka. Mereka ini banyak mengamalkan nepotisme, koreanisme. Saya yang berkhidmat sebagai ketua bahagian Bersatu di Padang Terap ini, kita betul-betul berjuang untuk rakyat tanpa penat lelah wang ringgit. Tetapi pihak atas mengklasifikasikan bahawa pemimpin semacam saya ini sebagai kelas kedua. Mereka mengamalkan nepotisme. Mereka duduk di atas sebagai menteri sebagainya hanya retorik. Bukan berjuang untuk rakyat, tetapi untuk diri mereka sendiri. Dan adilisme pucuk pimpinan Bersatu yang saya lihat selama 2 tahun saya menjadi ketua bahagian, sama ada di negeri Kedah ataupun daripada pusat, mereka tak ada fokus. Apapun percaturan politik mereka, yang terpenting adalah suara dan kehendak rakyat. Untuk itu kami teruskan segmen Suara Rakyat setiap hari tidak terkecuali Awani 745 untuk malam ini. Dan yang terbaru adalah katanya henti tabur janji politik, sebaliknya bertindak lebih matang untuk bantu rakyat. Kalau membantu tak perlulah janji, bantu saja. Kerana itu adalah asas tanggungjawab sebagai seorang wakil rakyat. Itu suara hati masyarakat India di Pulau Pinang yang kami temui. Saksikan. I hope that the leader who comes in further in future, I hope he can fulfill all the needs for the riot and everything. Because previously there's a lot of inhibitions with to solve the problems that the riot is facing. But I hope now he can settle and solve the problem one by one. As I was a student, as previously the Prime Minister promised he want to mansur the PTPTN, but I thought it's never done so. So that's something we hope lah that should be done. Sementara itu, Ramesh Tamburaj pula mahu kerajaan melipat gandakan usaha ke arah meningkatkan mutu pendidikan yang tinggi. For me, I really looking forward to see how the government will bring a good education system for the people. Because what we are looking right now, the education is not really good. Not like really encouraging and motivating how to people to grow up, to have a good attitude to bring the nations. So I really hope that the new party will really focus on the education system to bring a new generation as a good leaders to bring our nation to a next level. Bagi seorang penjaja air soya, Siva Balan Suravel, beliau meminta kerajaan supaya tidak meminggirkan golongan itu dengan 1,001 syarat. Apa yang saya nak minta itu ialah jangan tolak tradisi-tradisi kita. Maknanya penjaja di tepi jalan.
foreigner datang dari luar negara, look for local food untuk makanan lokal tradisi. Malay ada, Chinese ada, Indian ada. Mungkin mengambil alti beli makanan daripada penjajah-penjajah macam ni. Tapi penjajah pun kena bersih juga. So, meaning to say, maknanya tolong jangan gugarkan penjajah-penjajah ataupun ditepikan penjajah-penjajah macam kita. Bagi moral support untuk penjajah kecil-kecil daripada kerajaan. Untuk saya nak kena bagikan ekonomi kita stabil dengan menjadi baik balik kepulihan untuk negara jadi aman dan damai. Dan setelah mendapatkan pekerjaan untuk orang-orang yang baru, pelajar-pelajar yang baru kena dapat pekerjaan yang dia orang belajar. Baik, seterusnya kerajaan sentiasa prihatin terhadap isu-isu yang dibangkitkan penggiat seni dan kesemua isu tersebut akan diperhalusi dan ditambah baik seiring dengan ekosistem industri yang melalui fasa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata suasana ekonomi dijangka lebih mencabar tahun depan dan pihak kerajaan komited untuk mengatasi pelbagai isu termasuk pemilikan hak cipta, kebajikan penggiat, kadar bayaran penerbitan oleh penyiar dan juga insentif percukaian. Kalau artis, penyanyi dan komposer mendapat royalti setiap kali lagu dikeluarkan, tetapi dari segi perfilman hanya dibayar one off sewaktu berlakon, one off. Walaupun filem tersebut ditayangkan berkali-kali, beratus-ratus kali, tidak ada royalti kepada pelakon-pelakon ataupun penerbit dan sebagainya. Pengarah-pengarah filem tidak dapat. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan penutup program Ekspresi Adfinas pada Isnin. Sebelum ini, bajet 2023 yang dibentangkan 7 Oktober lalu memperuntukkan sebanyak RM152 juta kepada Finas bagi memacu pembangunan industri yang memanfaatkan pelbagai kumpulan pemegang taruh termasuk pelabur, penerbit, pengedar dan tenaga produksi. Dan sementara itu, Tan Sri Anwar Musa yakin penggiat seni tempatan mampu menghasilkan karya yang lebih baik dan juga bertaraf dunia. Namun pimpinan masa depan negara akan menjadi penentu sama ada itu mampu direalisasikan. Sebelum COVID, industri kita ini bukan kecil. Pasaran daripada kreativiti perfilman mengikut satu badan antarabangsa Amerika Syarikat meletakkan Malaysia nombor 19 pasaran terbesar daripada filem-filem yang dibuat oleh negara kita. Maka kita perlukan Perdana Menteri yang punya jiwa seni. Perdana Menteri yang keluarganya keluarga seni. Baik, itu berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan Sinar Awani. Jangan ke mana-mana. Anda sedang menonton Sinar Awani, saya Luqman Haris dan kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. Saksikan. Manifestokan 3 TPM sebelum dilaksanakan, tegas PM. Fenomena air pasang besar dijangka landa Kelang. Dan mangsa banjir Taman Seri Muda kembali trauma, projek longkang terbengkalai. Baik, laporan menjelang Malaysia memilih. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata cadangan Barisan Nasional untuk melantik 3 timbalan Perdana Menteri jika gabungan itu menang pilihan raya umum ke-15 akan datang mesti dijadikan manifesto terlebih dahulu sebelum ia boleh dilaksanakan. Beliau berkata parti itu belum membincangkan mana-mana nama untuk mengisi jawatan terbabit, sebaliknya memberikan tumpuan penuh untuk menang PRU terlebih dahulu. Tak tahu lagi, biar kita menang pilihan raya dulu. Kalau perkara ini di dalam manifesto, kalaulah perkara ini di dalam manifesto kita, tentu saja kita akan
pastikan ia je dilaksanakan. Walau mana pun kita tunggu lepas kita menang dulu, lepas tu kita bincang. Sebab tentu saja kalau kita teruskan dengan cadangan kita ni, manifesto kita ni, kita akan dapatkan nama tu tentu saja daripada Sabah. Kalau wakil Sabah, Sabah lah akan beri nama. Kalau wakil daripada Sarawak, Kerajaan Sarawak akan memberi nama kepada kita. Jadi kita akan bincang. Tapi tunggulah. We all kena undi kita dululah. Bila kita menang nanti baru kita akan laksanakan. Beliau yang juga naib Presiden BN turut tidak melihat kenyataan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang menyifatkan cadangan berkenaan cuma janji politik sebagai isu besar. Itu pandangan daripada PAS lah, biarlah PAS dengan pandangan dia. Kita dengan pandangan kita. Terdahulu, Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan berkata jawatan 3 TPM akan diwujudkan jika BN muncul dominan untuk membentuk kerajaan persekutuan pada PRU ke-15 nanti. Beliau memberi jaminan akan melantik wakil dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung untuk mengisi jawatan itu dan akan dimasukkan dalam manifesto BN. Baik, setiap perbicaraan ataupun perbincangan sebenarnya berkenaan dengan PRU15 ini sudah tentu disulami dengan kekhawatiran akan berlakunya banjir di mana-mana kawasan di seluruh negara. Dan terbaru, fenomena air pasang besar dijangka berlaku di daerah itu sehingga 25 hingga 28 Oktober yang membawa kepada risiko banjir dan juga runtuhan ban. Daerah itu adalah daerah Kelang. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Kelang mengingatkan semua warga Kelang untuk sentiasa peka dengan keadaan semasa alam sekeliling. Sentiasa dapatkan maklumat terkini keadaan cuaca dan arahan lanjut daripada pihak agensi kerajaan yang bertanggungjawab. Sekiranya terdapat laporan berhubung kejadian bencana, warga Kelang boleh menghubungi talian kecemasan. Bilik Gerakan Bencana Daerah Kelang juga akan turut dibuka bermula 25 hingga 28 Oktober ini. Jadi hati-hati semua. Dan penduduk di satu lagi kawasan yang kerap banjir, Taman Seri Muda Shah Alam, menuntut pihak berwajib untuk menyambung semula projek memperbesarkan longkang yang didakwa masih terbengkalai sejak ia dimulakan baru-baru ini. Mereka bimbang jika tindakan segera tidak diambil, kemungkinan banjir besar akan berlaku pada Disember 2021. Pada ketika itu akan kembali berulang tidak lama lagi. Ikuti laporan yang disediakan oleh Rahimah Abdullah. Tinjauan Esro Awani ke Taman Seri Muda mendapati terdapat projek mendalamkan longkang di depan rumah penduduk. Namun tiada kelibat pekerja atau pihak berwajib melakukan kerja mencegah banjir. Apa yang dapat dilihat ialah air yang bertakung dan tidak dapat disalirkan ke mana-mana kawasan. Apabila kami tanyakan masalah itu kepada penduduk, mereka mendakwa projek itu telah lama dilakukan, namun sampai ke hari ini tiada penyambungan kerja memperbesarkan longkang dilakukan. Penduduk bimbang dengan musim tengkujuh yang dijangka melanda bulan depan, saliran longkang yang tidak dilakukan dengan baik akan mengundang lagi banjir besar di Taman Seri Muda. Salah seorang penduduk, Nasaruddin Harun, mendedahkan dia trauma dengan kejadian banjir besar yang berlaku tahun lalu yang merosakkan harta benda dan kediamannya. Projek memperbesarkan longkang itu menyejukkan sedikit hati penduduk pada awalnya, namun bertukar kepada perasaan takut selepas melihat kerja yang terbengkalai. Rumah tanpa tak projek yang dia nak buat longkang tak siap-siap lagi. Kan ada korek depan tu. Sampai sekarang tak ada. Tu tak tahulah. Saya pun tak berambil tahu sangat. Dengarkan benda ke longkang tu boleh kan dia buat kan. Yang terbaru ni ada naik tapi sampai sinilah banjir kilat lah, tapi tak ada semualah. Kawasan saya ni dah ada naik air. Seorang lagi penduduk, Datuk Hayat Sayuti, mendedahkan projek memperbesarkan longkang yang terbengkalai itu adalah satu-satunya tindakan diambil pihak berwajib setakat ini untuk menangani isu banjir dalam tempoh 20 tahun. Sampai sekarang dah berapa kali? Ini kali ketiga, rasa kali ketiga. So apa yang pihak MSC ambil tindakan, rasanya tidak ada apa-apa yang ambil tindakan. Bila datang melawat dan rancangan tidak ada apa rancangan. Pihak yang berkuasa lah. Pihak berkuasa sini memanglah MSC kan, PPT apa semua kan. Bila dia datang, okey kita akan buat sesuatu untuk mengelakkan akan banjir akan berlaku lagi. So sampai sekarang kalau you tengok dekat depan tu, itulah dia permulaan yang baru nak buat longkang tu.
nak pembesarkan longkang, jadi longkang sampai sekarang dah hampir berapa 20 tahun ya. 20 tahun itulah saja tindakan ini buat. Yang Terus ni tak jauh daripada sini itu longkang yang besar tu. Itu saja yang dia akan buat. Selain itu tak ada apa. Ini kalau tengok dulu banjir ni, kita tahu kan banjir sampai ke 8 kaki rumah. So air bertakung selama 3 hari air bertakung. So sampai sekarang tak ada apa tindakan dia buat. So saya harap pihak-pihak yang datang bincang itu kita beritahu dia orang datang bincang kat penduduk apa tindakan alternatif yang akan dibuat masa jangka masa panjang kan. Tak tahu akan datang macam mana lagi. Ni mungkin bulan sebelah pun dia orang cakap akan berlaku lagi banjir. So apa yang dia orang tindakan akan buat. Namun, projek tunggal itu juga masih tidak berjalan sebaiknya. Justru jika tiada tindakan agresif dilakukan pihak berwajib, usaha mencegah kejadian banjir besar daripada berulang di Taman Sri Muda dan beberapa kawasan lain di Shah Alam tidak akan berjaya. Sudah tentu menjelang Malaysia memilih, banyak isu yang dititik beratkan oleh rakyat di serata negara. Isu banjir adalah salah satu daripadanya, tapi dapat banyak lagi isu lain seperti isu salah guna kuasa dan ketirisan. Tinjauan Esra Awani bersama dengan masyarakat Cina di Skudai, Johor pula menyatakan dua perkara itu perlu diberi tumpuan selain mengharapkan kerajaan yang bakal dibentuk nanti mampu fokus kepada isu rakyat. Wartawan kami Hilmi Malik yang membuat liputan di sekitar Johor sepanjang hari dikatakan berada di Skudai. Ada laporannya Hilmi Malik sekarang menyertai saya. Hilmi, apa pendapat dan apa sentimen pengundi di Skudai? Baik, terima kasih Lokman di Pusat Penyelidikan Asia Bukit Jalil. Pada hari ini sememangnya persediaan kita untuk menjelang kepada PRU 15, isu rakyat antara yang menjadi fokus pihak kami, pihak media untuk mendapatkan rakyat-rakyat di sekitar Johor ini untuk melihat sendiri apa antara keluhan ataupun permintaan daripada rakyat itu sendiri. Dan pastinya setiap kali menjelangnya PRU 15 pasti akan adanya isu-isu yang berbangkit. Antaranya termasuk dengan kos sara hidup, isu perumahan, isu peluang pekerjaan dalam kalangan belia. Dan hari ini sebenarnya saya bersama dengan juru kamera saya Salin Hussein ada melakukan tinjauan di sekitar kawasan di Skudai Johor untuk kami mendekati dengan komuniti masyarakat Cina di sekitar kawasan itu. Dan pastinya antara keluhan yang dibangkitkan oleh golongan itu juga hari ini bagi saya agak menarik kerana kalau seringkali kita melihat berlakunya isu-isu kekurangan bekalan makanan, kekurangan isu faktor-faktor ekonomi, dan hari ini kita melihat berlakunya satu perkara yang dibangkitkan yang agak menarik bagi saya iaitu soal dengan rasuah dan isu ketirisan dalam pentadbiran kerajaan. Dan sememangnya apa yang disuarakan oleh golongan salah satu pengundi di kawasan Skudai ini agak mencuri tumpuan saya, di mana tidak begitu panjang kenyataannya tapi cukup pedas dan cukup sinis untuk pastinya membuatkan pihak-pihak yang terlibat ini sememangnya terasa dengan kenyataan yang beliau keluarkan ini. Dan sememangnya saya tidak mahu membebel panjang sebenarnya, apa kata kita dengarkan sendiri apa kata mereka. Mesti nak memantuan kan. Pasal dia orang pun miskin mah. Sekarang ekonomi dia naik banyak. Dia tak turun, dia semua naik habis. Tapi nak turun susah. Malaysia mesti mau aman. Yang itu expression saya. Jangan pencuri ada, pelompat ada. Itu masalahnya Malaysia. Seluruh rakyat Malaysia kan tak kira bangsa lah. Cina, Melayu ke, India ke, apa-apa ke, di sini mau aman. Itulah untuk orang Malaysia saja. Tahun lah, bukan bulan tu, tahun tau. Tahun dia dah kasih duit. Saya ada dapat, tapi banyak orang Cina tak ada dapat. Saya kawan angkat 1 kali, langsung 5 tahun tak ada. Angkat 3 kali, langsung tak ada angkat dia cakap. Tak ada angkat. Dia cakap, tak tahu apa pasal. Saya mau marah pun tak boleh marah. Mau pergi atas sana cakap, saya kecil niat. Bukan saya tinggi pangkat, tak boleh masuk sana. Mau cakap apa? Kerja punya orang sebenarnya susah punya. Kerja punya orang butuh banyak susah. Mas wang tiari tak cukup ke rumahmu. Ini macam saja. Mahalnya malang banyak bahan. Kita apa buat? Betul tak?
Kita mau buat apa? Tak boleh. Lu apa macam country, apa macam bikin. Kita ikut saja. Kita tak boleh cakap apa-apa. Bukan kita cakap ya. Itu mau itu YB ya, itu government atas punya orang cakap. Kita bawa-bawa ya. Apa macam. Betul tak? Ini macam saja. Baik, itulah dia yang tadi sikit sebanyak antara luahan yang dikongsikan oleh penduduk di sekitar Skudai, di mana tidak hanya dengan soal ketirisan pentadbiran kerajaan dan tidak ketinggalan juga jangan abaikan masyarakat Cina di seluruh negara di kawasan ini, khususnya yang mungkin sukar untuk mendapatkan bantuan. Dan itu sebenarnya antara Lokman yang berlaku pada hari ini. Sememangnya boleh saya katakan kita ada beberapa puluhan hari baki lagi untuk kita menjelang pada PRU15, dan pastinya boleh saya kongsikan politik di Johor sememangnya agak sejuk. Namun dengan kenyataan pada hari ini yang dikongsikan oleh pengundi, saya pasti sudah cukup untuk buatkan mereka berpeluh. Biasalah, siapa yang makan cili pasti rasa pedasnya, dan itu antara perkongsian yang boleh saya kongsikan dahulu. Lokman, langsung di Johor ketika ini. Terima kasih Hilmi Malik, dan sudah tentu kita harapkan suara rakyat di peringkat terbawah itu akan dibawa naik kerana mereka sebenarnya adalah pemegang taruh yang terpenting sekali. Hilmi akan terus menelusuri segala segenap pelusuk Johor untuk kami membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa dalam hari-hari menjelang PRU15, dan kami juga membuat tinjauan dan meneroka dan menjelajah di sekitar kerusi Parlimen Pekan. Antara kerusi yang mencuri perhatian dalam PRU kali ini selepas penyandangnya yang juga bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak kini menjalani hukuman penjara. Teka-teki siapa akan dicalonkan bagi memimpin kawasan parlimen itu masih belum terjawab sehingga kini. Kita ikuti laporan ini oleh wartawan kami di Pahang, Faris Azman pula. Kami menjelajah di sekitar kawasan pekan ini bagi mendapatkan reaksi rakyat, siapa yang mereka mahukan dan apakah kriteria wakil rakyat yang akan dipilih 19 November depan. Bagi Marzuki Mamat, 54 tahun berniaga di Kuala Pahang, perubahan di parlimen itu amat dinantikan oleh rakyat. Dari sudut memilih pemimpin yang bakal diberi mandat pula jelasnya, biarlah yang dapat turun membantu rakyat. Kena betul-betul lah. Sama, adil, sama. Jangan duk pilih kasih. Perut biar bersih. Perut biar bersih. Baru rakyat suka tengok. Jangan ikut macam pemimpin dulu-dulu. Terengganu kata tak cetong. Kita nak sokong pun malah. Macam mana abang mengundi berapa kali dah? Kita mengundi 3 kali. Di mana? Di sini lah, Kuala Pahang. Kuala Pahang. Kali ni PRU abang rasa macam mana? Tahun ni PRU 15 ni. Dia rasa kita nak ubah pula lah. Lain pula pandangan Amaran Mat Kecil 55 tahun yang mahukan calon yang memenangi kerusi parlimen itu nanti dapat menyambung legasi yang ditinggalkan bekas Presiden UMNO itu. Datuk Najib ni di Pekan ni lah, kaknya di Kelopahan ni. Dia terkena bukan kerana Perdana Menteri, dia kena pada kebajikan dia tu. Dia punya kebajikan itu tak kira siapa, tak kira macam dia anggap macam keluarga dia. Kita juga rumah ni dengan tekek dia buat. Jadi dia ni terkena dengan kebajikan, bukan terkena dengan ahli parlimen, bukan terkena dengan Perdana Menteri. Memang pada awal dah ni dia macam tu, dengan arwah ayah dia pun samalah datang sini. Samalah sampai sekarang. Sama sekarang. Pandangan saya selaku orang kampung, calon siapa-siapa saya tak kisah, tapi perlu dapat sikit perhatian. Kuala Pahang ni perlu dibangunkan sebagai kampung pelancongan dalam satu daerah Pekan. Sehingga kini semua parti termasuk UMNO belum mengumumkan calon yang akan bertanding di kerusi parlimen itu. Pada periode lalu, Najib mempertahankan kerusi parlimen itu selepas memperoleh kemenangan majoriti besar 24,859 undi mengatasi 3 lagi pencabarnya di kerusi berkenaan. Parlimen Pekan ini menjadi tumpuan di Pahang. Siapa yang bakal menggantikan legasi Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak di Parlimen Pekan ini menjadi tanda tanya dan hanya akan terjawab pada 5 November depan. Apapun dan tahu siapa pemimpin yang akan dipilih 19 November nanti, rakyat mahukan perubahan dari sudut sosioekonomi terutama di Kuala Pahang ini agar kesan limpahan ekonomi itu dapat dirasai rakyat sejagat. Laporan Faris Azman bersama dengan juru kamera Khairul Azman dari Pekan Pahang untuk Astro Awadi.
Baik, sempena Hari Deepavali tahun ini, Petronas menerusi episod ke-6 drama bersiri 366 hari ke-297 meraihkan cahaya perpaduan menerusi sifat belas kasihan serta unity dalam kalangan masyarakat majmuk di negara kita. Episod kali ini mengisahkan masa lalu Vikram ketika menjadi pemain bola sepak kebangsaan yang berkongsi tentang kehilangan dan keluarga. Ia turut menonjolkan semangat setia kawan dan sokongan tidak berperi diberikan kepada Ji yang sedang tenat pada perayaan yang penuh bermakna itu. Seronoknya semua bersiap-siap untuk Hari Deepavali. Hai, kita bertemu kembali. Vanakkam. Kita baru saja menyiarkan sambungan 366 hari ke-297 sempena perayaan Deepavali. Dalam episod yang lalu, kita berkenalan dengan watak Vikram, seorang bekas pemain bola sepak negara yang menjadi jurulatih kepada bola remaja. Kali ini, kita dapat mengenali Vikram dan keluarganya dengan lebih dekat. Sejak pemergian Sita, isteri Vikram, dia dan anaknya Jyoti telah lama tidak merasai kemeriahan sambutan Hari Deepavali. Adakah cahaya untuk Vikram? Dapatkah dia keluar daripada kegelapan dan menyambut Deepavali lagi? Apa selalu ceritakan tentang Amma. Selain itu, buat yang bertanya-tanya, apakah yang sebenarnya berlaku di antara Ziyi, Poji, Adam dan Ayu? Saya tahu. Awak takut kehilangan Ziyi. Semuanya terus terungkai dalam episod penuh harapan dan warna-warni istimewa Hari Deepavali ini. Jom tonton drama bersiri 366 hari ke-297 di laman rasmi YouTube dan Facebook Petronas mulai hari ini. Akhir kata, Deepavali Vatukal daripada Petronas. எங்களுக்கு நெருங்கியவர்களின் பிரகாசத்தை நாம் உணர்வதில்லை. Apa selalu ceritakan tentang Amma. Sebab itulah kenangan Amma masih segar dalam ingatan saya. Saya mungkin takkan ingat apa-apa lagi. Saya percaya potensi keadaman. இந்த தீபங்களின் ஒளி உன் வாழ்க்கையில் புதிய ஒரு அத்தியாயத்தை கொடுக்கணும்னு வேண்டுகிறேன். Baik, laporan antarabangsa selepas ini, Rishi Sunak ada peluang terbaik untuk jadi Perdana Menteri Britain. Setiap kanak-kanak adalah pengembara kecil. Membesar dan meneroka kelak bersama Carry Home. Kebaikan susu kambing dihasilkan dengan NutriCap Technology, mengekalkan khasiat susu kambing, membantu sistem penghadaman, meningkatkan perlindungan semula jadi, yang berterusan dengan kasih sayang di setiap langkah menuju impian dan kejayaan. Rumusan susu kambing Carry Home. Baik, Sinar Awan ini diteruskan dengan laporan antarabangsa. Bekas Menteri Kewangan Britain, Rishi Sunak, kini mempunyai peluang terbaik untuk dinamakan sebagai Perdana Menteri. Ini selepas seterunya Boris Johnson berundur daripada persaingan untuk menjadi pemimpin nombor 1 negara itu, susulan peletakan jawatan Liz Truss tempoh hari. Bagaimanapun, cabaran besar menanti Sunak, terutamanya dalam membina semula reputasi fiskal Britain tatkala ekonomi negara itu merosot ke arah kemelesetan, didorong oleh kadar tenaga, makanan dan pinjaman yang terus meningkat. Sekiranya dilantik, jutawan berusia 42 tahun itu juga bakal berdepan kesukaran memimpin parti konservatif dengan krisis politik dalaman yang tiada penghujung.
Namun sebelum itu, beliau perlu mengatasi satu-satunya calon yang masih kekal dalam perebutan jawatan itu, Penny Mordaunt. Kedua-dua calon perlu meraih sokongan daripada 100 ahli parlimen untuk bertanding dalam pusingan akhir pengundian bagi memilih pemimpin Parti Konservatif pada Isnin. Setakat ini, Mordaunt hanya mendapat sokongan daripada kira-kira 25 ahli parlimen, manakala Sunak pula lebih 150 orang. Baik, akhir sekali, orang ramai berhimpun di salah satu jalan utama di bandar Mexico pada Ahad untuk melihat ribuan rangka manusia berarak. Bagi menyambut perayaan Dia de los Muertos, atau Hari Kematian pada 2 November depan. Peserta perarakan memakai kostum rangka manusia, kebanyakannya mendapat inspirasi daripada lukisan terkenal La Catrina. Perayaan itu disambut untuk memperingati pemergian orang tersayang serta meraihkan kesinambungan hidup. Antara tradisi yang masih diamalkan rakyat Mexico adalah dengan mempersembahkan pelbagai barang kepada ahli keluarga yang telah meninggal dunia, termasuk makanan, bunga dan lilin. Selain Mexico, Hari Kematian turut disambut meriah di serata Amerika Latin, terutamanya di kawasan dengan komuniti orang asal seperti Guatemala, Peru, Bolivia dan Ekuador. Baik, sekian Sinar Awani untuk malam ini dan juga Awani 745. Seperti biasa, ikuti secara langsung liputan mengenai Malaysia Memilih dan info berkaitan di halaman Micro Interaktif kami di astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Luman Haris. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.